like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azza Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 4 iaitu tajuk terakhir untuk bab 12 iaitu 12.4 tenaga nuklear di Malaysia. Wow, jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran 12.4. Yang pertama, kita nak menyenaraikan sumber tenaga utama di Malaysia. Yang kedua, kita nak menyenaraikan faktor-faktor yang kita perlu ambil kira sebelum melaksanakan stesen janakuasa nuklear atau nuclear reactor di Malaysia. Dan yang ketiga, kita nak mewajarkan pembinaan nuclear reactor di Malaysia. Okey, ini gambar apa? Yes, ini menara KLCC kita. So, inilah Malaysia. So, adakah awak tahu Malaysia ni menggunakan tenaga apa untuk menghasilkan elektrik? Hari-hari kan kita cas phone, kita buka kipas, buka lampu. Tapi awak tahu tak Malaysia ni guna tenaga apa untuk kita dapat elektrik tu? Cikgu bagi awak pilihan, okey? Awak teka. So, yang pertama, adakah kita guna tenaga angin? Adakah kita guna solar? Adakah kita guna tenaga hidroelektrik iaitu empangan? Ataupun adakah kita guna tenaga nuklear? Ataupun kita guna tenaga biogesim? Ataupun bahan api fosil, petroleum, gas asli? Ataupun tenaga ombak? Mana satu yang Malaysia guna? Okey, ini adalah contoh sumber tenaga. Alright, yang pertama kita ada tenaga angin. Yang kedua kita guna tenaga solar, rel matahari. Yang ketiga kita guna tenaga hidroelektrik, yang empangan tu. Yang keempat kita guna tenaga geotermal daripada haba. Yang kelima kita menggunakan tenaga ombak. Guna ombak lah kan. So yang keenam cikgu ada tenaga biogesim daripada sisa organik ataupun sampah-sampah makanan awak tu. So yang ke-7, cikgu ada tenaga nuklear dan yang ke-8 cikgu ada bahan api fosil. Okey, apa beza merah dan hijau? Sebenarnya hijau ni adalah tenaga yang kita boleh baharu. Manakala yang merah bawah ni adalah tenaga yang kita tak boleh baharu dan dia boleh habis. Alright. So, soalan cikgu, yang mana satukah sumber tenaga utama di Malaysia? Malaysia guna yang mana? Antara 9 tu awak rasa? Ya, Malaysia guna hidroelektrik dan bahan api fosil. Hidroelektrik ni keempangan, bahan api fosil ni macam dia yang petroleum dekat Terengganu tu. So, inilah yang Malaysia guna. Okey? Okey, mari kita lihat gambar ni. 70% sumber tenaga Malaysia sebenarnya adalah berasal dari bahan api fosil. Kan kita guna petrol kan? Kan isi petrol, isi minyak tu. Sebenarnya ini adalah bahan-bahan api fosil. Alright, ini adalah gambar petroleum. Okey, ini adalah gambar gas asli. Okey, tapi bahan api fosil kan tak boleh baru. Kenapa Malaysia guna sampai 70%? Banyaknya. Sebab apa? Sebab kita ada bahan api itu. Negara kita ada. So, kita tak payah nak beli. Itulah sebab kita banyak guna petroleum. Alright. Okey, ini adalah gambar agensi nuklear Malaysia. Kan sebenarnya dalam paper pun dia kata Malaysia ready to decide on nuclear power. Ni minister mana satu tadi kan. So, ini adalah nuklear Malaysia.
So, ini adalah Agensi Nuklear Malaysia. Alright. Agensi Nuklear Malaysia masih dalam penyelidikan. Alright. Okey, inilah Agensi Nuklear Malaysia, iaitu kita boleh panggil MOSTI. Di dalam ini, aktiviti yang dijalankan adalah penyelidikan dan pembangunan R&D teknologi nuklear. MOSTI terletak di Bangi. Okey, cikgu ada satu soalan untuk awak. Wajarkah Malaysia bina stesen jangkauan nuklear? Wajar atau tidak? Kalau awak rasa wajar, awak bagi reason kenapa awak rasa wajar. Kalau awak rasa Malaysia tak wajar pun letak stesen jangkauan nuklear, awak bagi reason kenapa awak tak sokong. Alright. So kalau contoh cikgu sokong tau. Kalau untuk Malaysia buat jangkauan nuklear. Kenapa cikgu sokong? Sebab kemungkinan satu hari nanti kita akan kehabisan bahan api fosil dan dia akan menyebabkan peningkatan kos untuk kita import bahan-bahan api ni. Alright, sebab kita kan sekarang guna petroleum. Alright, petroleum ni kita korek, makin lama makin habis kan. Untuk menghasilkan petroleum dia perlukan dalam 1.5 juta tahun. Lama kan. Tapi kita korek selama je kan. So, itu adalah kemungkinan kenapa Malaysia perlu bina jangkauan nuklear. Kemungkinan kita akan kehabisan bahan api fosil tadilah. Okey, yang kedua adalah tenaga yang dibebaskan oleh tenaga nuklear adalah lebih tinggi berbanding bahan api fosil. Kita kan sekarang guna bahan api fosil. Tapi kenapa kita kena guna nuklear? Sebab sebenarnya nuklear ni tenaga dia adalah lebih besar dan lebih tinggi daripada bahan api fosil itu sendiri. So power lah kan tenaga nuklear. So yang ketiga adalah pencemaran akibat tenaga nuklear lebih rendah berbanding bahan api fosil. Maknanya kalau awak guna tenaga nuklear, pencemaran ni lagi kurang compare awak guna yang asap-asap tu kan, pembakaran kan. So yang keempat adalah kedudukan Malaysia yang strategik dan bebas dari bencana alam. Awak ingat tak tadi yang sebelum ni, video sebelum ni cikgu cerita pasal Fukushima, di mana dia memang stable semua, tapi tiba-tiba dia telah kena bencana alam terus terbakar. Itulah Fukushima. Dan yang bagusnya kita kat Malaysia, kita tak pernah ataupun kita bebas daripada bencana-bencana alam. Alright, that's why Malaysia sesuai untuk dibina stesen jangkauan nuklear. Okey, tapi kalau rasa tak nak sokong kan, boleh juga. So kalau tak sokong, kenapa tak sokong? Cakaplah kerana Malaysia tak ada uranium. Sama juga Malaysia kena import, betul tak? Kan, sebab hanya 3 negara je pengeluar uranium, iaitu Kazakhstan, Canada and Australia. Okey, lagi satu, sisa yang radioaktif ni, kalau kita tak kendalikan dengan cermat, dia sangat-sangat berbahaya kepada kesihatan dan boleh membawa maut. Bukan cikai-cikai tau, maut terus. So next, kenapa kita tak boleh buat? Kerana kos pembinaan dan pengendalian tenaga nuklear adalah sangat-sangat tinggi. Kos dia sangat-sangat mahal. Kita boleh cakap dianggarkan kos yang diperlukan adalah mencecah RM8.25 bilion hingga 12.8 bilion. Seronok kaya-kaya ya. So yang keempat, kenapa Malaysia tak payah buat stesen jangkauan nuklear? Kerana kita dekat Malaysia sendiri pun kurang kepakaran untuk mengendalikan bahan nuklear. Alright. Okey, kesimpulannya. Apa ni semua dalam Malaysia kan? So kesimpulannya, rakyatlah yang perlu menentukan sama ada mereka ni bersetuju atau tidak dengan pembinaan ini, kerana mereka lah yang akan menggunakannya dan mereka lah akan menerima baik dan buruk teknologi nuklear pada masa akan datang. So pendapat cikgu atau pendapat buku, majukanlah apa yang kita ada dan inovasikanlah sesuatu yang lebih baik. Menarik kan? Okey, inilah contoh peluang pekerjaan untuk yang minat nuklear. Siapa-siapa yang berminat dalam untuk menyambung belajar untuk sambung kerja dekat bidang nuklear, bolehlah apply dekat Agensi Nuklear Malaysia. Okey? Okey, bab 12.4 telah tamat. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Soalan cikgu yang pertama, nyatakan 2 sumber tenaga utama di Malaysia pada masa kini. Ini kacang goreng. So yang kedua, kita nak menyatakan faktor yang kita perlu ambil kira untuk kita laksanakan pembinaan stesen jangkauan nuklear kat Malaysia. So yang pertama, jawapan apa? Tenaga apa? Yes, betul. Pertama adalah tenaga hidroelektrik daripada empangan. Yang kedua adalah tenaga bahan api fosil, petroleum yang kita guna tu kan. So apa faktor yang kita perlu ambil kira kalau kita nak buat stesen ni?
Apa yang kita kena ambil kira? Yes, kita kena ambil kira bahawa bahan api fosil yang kita guna sekarang mungkin akan habis. Alright, so kalau kita nak import, mesti kos dia akan meningkat. Okay, yang kedua adalah kita kena ambil kira juga yang tenaga nuklear ni dia menghasilkan tenaga yang lagi besar daripada bahan api fosil. Sebab tu mungkin kita boleh guna tenaga nuklear kan. So tenaga nuklear juga menyebabkan kesan pencemaran yang lebih rendah berbanding bahan api fosil. Maknanya kalau you guna tenaga nuklear dia lebih mesra alam. Baguslah kan. So itu saja tajuk 12.4. So cikgu harap you faham tajuk 12, bab 12 dengan baik dan menjawab soalan dengan betul. So bagi siapa yang baru jumpa channel cikgu, jomlah like dan subscribe channel cikgu Azra Zakiah binti Mat Saleh bagi mempelajari soalan-soalan atau tajuk-tajuk tingkatan 4 yang lain. Okay semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.